Sebenarnya Azmin pun tahu Anwar nak bertanding dekat Ampang. Dia tahu Anwar nak bertanding kat Ampang. Tapi kenapa dia mencabar Anwar? Kerana Azmin tahu kalau misalnya Anwar bertanding di Gombak, maka dia ada level playing field. Sama-sama ada aktiviti yang sama. Jadi orang tak akan main lagi isu seks luar tabi'i ni. Sebab kalau orang kata, oh Azmin Ali ada video, Anwar pun ada video juga. Cuma video dia dengan China Doll. Dan dia dah dijatuhkan hukuman di mahkamah, 2 mahkamah. Mahkamah dalam kes yang melibatkan Azizan Abu Bakar, dia bersalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Last sekali, kita pun tahu apa yang berlaku sehingga akhirnya dia lepas di Mahkamah Persekutuan. Dan kemudian dia didapati bersalah dalam kes yang melibatkan Saiful Bukhari bin Azlan, di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Cuma nasib dia baik, bila kerajaan Pakatan Harapan memerintah, dia terus dapat pengampunan diraja. Bila dia dapat pengampunan diraja, sekelip mata boleh keluar. Tak ada pun orang bising, tak ada pun kita dengar bar council cakap macam-macam. Tapi bila Datuk Seri Najib yang terang-terang tak anyaya ni dengan political prosecution, yang berniat jahat, malicious prosecution dan selective prosecution. Bila Datuk Najib nak minta pengampunan, bukan main lagi panjang lebar, bar council menulis meminta supaya Datuk Najib tidak diberikan pengampunan. Inilah tuan-tuan, keadilan, prinsip keadilan di mata bar council yang hari ini saya sifatkan sebagai Majlis Peguam Pakatan Harapan. Saya sifatkan kan? Saya punya pasal lah saya nak sifatkan. Sebab saya berpandangan bahawa mereka tidak berlaku adil. Bila kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, ataupun mereka yang cenderung dengan Pakatan Harapan, bukan main lagi mereka defend. Bila contohnya pemimpin Pakatan Harapan diserang, didakwa, bukan main lagi mereka menghentam badan kehakiman. Apa yang dulu bar council tak cakap pasal Augustine Paul, dan hakim-hakim yang mengadili kes Anwar, semua kena kecam, betul tak? Tetapi bila ada hakim yang didakwa mengambil rasuah, macam Nazlan, ada hakim yang didakwa telah bertindak gagal untuk menarik diri daripada kes yang mana dia ada konflik kepentingan. Bukan main lagi bar council mempertahankan supaya hakim yang korup ini, hakim yang ada melanggar tata etika kehakiman ini tidak disiasat oleh pihak SPRM. Takkanlah hakim yang dah langgar undang-undang, langgar tata etika kehakiman, tidak langsung boleh disiasat oleh pihak SPRM. Di mana keadilan dia? Itu antara benda-benda yang saya rasa perlu rakyat fikir dengan semasak-masaknya sebelum anda memberi peluang untuk mereka ini kembali menjadi kerajaan selepas pilihan raya umum yang ke-15. Cukuplah law of the jungle zaman Pakatan Harapan. Lepas pilihan raya ni kita ada tugas yang amat besar. Kita kena bersihkan badan kehakiman, bersihkan jabatan peguam negara, jabatan institusi asas negara seperti SPRM, pasukan polis. Kita kena letak orang yang betul-betul bersih, ada integriti, yang betul-betul neutral, yang boleh bertindak adil kepada semua kaum, semua latar belakang politik, kepada semua darjat, bukan hanya VIP dapat special treatment dan sebagainya. Kita nak semua orang dapat layanan yang sama, insya-Allah. Tugas ni bukan mudah, tetapi kita boleh berusaha ke arah itu. Tidak ada apa yang mustahil. Tok, Ya. Datuk Seri Najib hari ni, Ya. apa
Lepas tu pegawai bank tu mengesahkan Zeti, Gubernur Bank Negara Zeti hantar tu, dia tahu pasal duit apa, dana Arab tu kan. Apa pendapat tu? Apa ulasan tu? Ulasan saya. Ha. Ulasan saya dah lebih 4 tahun mengesahkan perkara ni. Kau tanya dengan aku. Aku dah dekat berapa tahun dah? Daripada zaman dekat MOM lagi kita dah cerita benda ni. Hari ni baru dia orang nak mengesahkan dalam mahkamah. Memanglah kita dah cakap lama dah. Punca masalah ni semua, salah satu faktor utama ialah Zeti Akhtar Aziz. Kenapa saya kata begitu? Kerana bila duit yang kononnya datang daripada Kementerian Kewangan Saudi Arabia, hari ini dah sah, bukan konon lagi, memang datang daripada Kementerian Kewangan Saudi Arabia. Surat tu dah di-authenticate betul daripada Kementerian Kewangan. Kemudian ini dokumen yang menunjukkan daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi, transfer ke Kementerian Kewangan Riyadh, transfer ke akaun Datuk Seri Najib. Sudah ada dah remittance punya slip. Nak tipu macam mana? Bukan Arab gila ke apa? Bukan Arab tu gila. Macam Mahathir cakap kan, Arab gila. Lepas tu kita tengok siapa pula yang kata dongeng tu? Surat khabar mana yang kata dongeng? Ada satu surat khabar mengatakan bahawa Arab derma ni dongeng. Sudah ada. Kemudian ada surat daripada kerabat Saudi, Prince Al Saud, yang mengatakan dia nak menyumbang lebih kurang total sekali 1.17 bilion US dollar. Dan bila surat ni diperolehi oleh Datuk Seri Najib, apa yang Datuk Seri Najib buat? Dia ambil surat Kementerian Kewangan Saudi, dia ambil surat daripada kerabat diraja ni, bagi pada Zeti, suruh Zeti check, suruh dia authenticate surat ni betul ke tak betul, suruh check. Bukan setakat kita hantar kita punya duta pergi check dengan Kementerian Kewangan. Duta kita ke Arab Saudi mengesahkan memang betul. Mereka nak sumbang tanpa sebarang harapan untuk mendapat pulangan balik. Ikhlas satu. Sumbangan ikhlas atas kerja-kerja yang menaikkan imej Islam sebagai sebuah Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang moderate di mata dunia. Itu sebab kerajaan Arab Saudi dan Prince Saud ini memberikan sumbangan kepada Datuk Seri Najib. Dan surat ini diberikan kepada Zeti. Zeti buat checking, tidak ada unsur, dia mengesahkan tidak ada unsur yang boleh menyebabkan Datuk Seri Najib didakwa di bawah amlah. Maknanya bersih daripada pengubahan wang haram, jenayah, tak ada unsur duit ni daripada rompakan, rasuah dan sebagainya. Bila Zeti jawab, Zeti bagi kelulusan bersandarkan kepada surat yang Datuk Seri Najib bagi kepada dia untuk dia periksa. Bila Zeti bagi kelulusan, barulah duit ini boleh dibawa masuk ke Malaysia. Jadi macam mana Datuk Seri Najib boleh didakwa di bawah amlah? Ini sangat tak betul. Lepas tu baru kita tahu, Zeti pula kata dia tak tahu menahu pasal duit ni masuk. Hari ni sudah terbukti Zeti menipu. Dan satu hari sebelum pilihan raya negeri Melaka, SPRM mengesahkan daripada 715 juta yang diterima oleh Taufik Aiman dan syarikat yang ada anak dia Aziz Taufik di Singapura, sebanyak lebih kurang 64-65 juta telah dirampas dan dibawa balik oleh pihak SPRM ke negara ni. Rupa-rupanya dia dibayar oleh Jolo 715 juta. Memanglah dia akan bagi kelulusan. Dia akan kata, oh duit ini memang betul-betul datang daripada sumber yang sah. Jadi macam mana
Zeti dan keluarganya tidak didakwa. Nur Muhammad Yaakob yang menyediakan kertas kabinet, yang mana anak saudara dia, akaun anak masuk dalam akaun anak saudara dia, Jolo membayar 85 juta ringgit ke dalam akaun anak saudara Nur Muhammad Yaakob. Dia juga tidak didakwa. Nick Faisal tidak didakwa. Dia meminta pada tim Malaysia 5 juta US dollar. Hakim Nazlan pun tidak didakwa. Seperti mana yang diungkapkan oleh blogger Raja Petra, iaitu blogger Pakatan Perikatan Nasional. Dia menerima 2 juta daripada Jolo dan 1,36,127 ringgit 40 sen telah dimasukkan ke dalam akaun Maybank dia dalam 11 transaksi. Sepatutnya didakwa, tak didakwa. Tiba-tiba Datuk Seri Najib pula yang menjadi kambing hitam. Adil. Dan bila dia nak kemukakan bukti-bukti baru selepas pengumuman SPRF, bukti-bukti baru ni tak nak diterima oleh mahkamah. Jadi macam mana rakyat tak ada persepsi bahawa Datuk Seri Najib tidak diberikan keadilan? Sebab persepsi ini boleh dijustifikasi. Queen's Counsel tak boleh, kan? Dia suruh ambil lawyer tempatan. Bar Counsel pun kata apa kurangnya, bagilah peguam tempatan. Dah ambil peguam tempatan, tak diberi masa untuk baca dokumen. Bukti baru tak dibenarkan untuk diguna pakai. Tiba-tiba jatuh hukum. Jadi kita tak boleh salahkan rakyat kalau rakyat mempunyai persepsi negatif. Itu sebab bagi saya, hari ini apa yang perlu dibuat, kerajaan perlu buat RCI seberapa segera yang mungkin. Kalau lembab sangat, kita minta semua ahli-ahli UMNO yang cintakan keadilan atau NGO yang cintakan keadilan, yang mahukan Malaysia ni menjadi sebuah negara yang betul-betul mengamalkan keluhuran perlembagaan dan mendaulatkan undang-undang, tolonglah buat laporan polis ke atas dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas. Memang pasukan petugas khas sudah pun, bak kata orang tu, menyiasat Tommy Thomas. Dan memang betul kita ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengarahkan supaya pihak penguatkuasa, contohnya polis, SPRF, sebab dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas ni boleh didakwa di bawah Akta Hasutan, boleh didakwa di bawah OSA kerana mendedahkan Akta Rahsia Rasmi, boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana menyalahgunakan kuasa. So sepatutnya benda ni dah boleh dilakukan siasatan dan boleh dilakukan pendakwaan seberapa segera yang mungkin. Tetapi kalau lebih ramai orang tampil buat laporan polis, maka pihak-pihak yang terlibat ini akan tahu bahawa kes ini ialah kes yang rakyat nak tahu dan rakyat mahu penyelesaian segera diadakan. Jadi kita minta supaya kawan-kawan kita cepat buat laporan polis supaya orang sentiasa ingat tentang RCI yang perlu ditubuhkan oleh kerajaan ni. Walaupun mungkin bukan sekarang, tetapi selepas pilihan raya ni insya-Allah, dengan ribuan laporan polis yang kita buat, maka proses untuk Datuk Seri Najib dan proses untuk negara ni dibersihkan, ianya akan menjadi lebih lancar dan lebih teratur insya-Allah. Betul.